haiwan liar atau burung liar. Sama ada yang dilindungi sepenuhnya atau dilindungi. Terpatah atau invertebrata. Hidup atau mati. Matang atau tidak matang. Dan sama ada boleh dijinakkan atau dibiarkan dalam kurungan atau tidak. Kepentingan hidupan liar di Malaysia. Pengetahuan tentang hidupan liar yang kurang menyebabkan hidupan liar ini semakin diajar keputusan. Berikut merupakan antara kepentingan hidupan liar di Malaysia. Keseimbangan ekosistem amat penting bagi meneruskan kelangsungan hidup bagi haiwan dan tumbuh-tumbuhan secara langsung atau tidak langsung. Dan hidupan liar ialah sebahagian daripada komponen siasatan makanan. Okey, berikut merupakan aliran tenaga. Yang pertama, pengeluar. Kedua, pengguna premier. Yang ketiga, pengguna sekunder. Dan yang terakhir, pengguna tersier. Pelancongan ialah pelancongan yang berasaskan sumber dan pemeliharaan alam semula jadi. Berikut merupakan antara kegiatan ekopelancongan yang melibatkan hidupan liar. Yang pertama, berpeluang untuk melihat dan berinteraksi dengan hidupan liar. Yang kedua, mendidik masyarakat tentang pentingnya usaha pemeliharaan hidupan liar. Dapat 5 kepentingan pendidikan. Yang pertama, penyelidikan dan pembangunan iaitu R&D. Yang kedua, kerjaya dalam bidang profesional. Yang ketiga, melestarikan alam sekitar. Yang keempat, mendapat pengetahuan baru dan tidak bergantung kepada dapatan dari negara lain. Dan yang terakhir, mengekalkan dan melindungi biodiversiti negara. Pelibatan manusia dalam pelbagai aktiviti seperti pembalakan, pengkuarian, pembinaan pangan, pertanian, pengangkutan dan perhubungan telah memberi kesan kepada hidupan liar. Kegiatan pembalakan menyebabkan kemusnahan habitat flora dan fauna. Secara ringkasnya, apabila musnahnya sesebuah habitat, maka berkurangnya keupayaan muatan bagi tumbuh-tumbuhan, haiwan-haiwan dan hidupan-hidupan lain yang menduduki habitat tersebut. Maka bilangan hidupan-hidupan tersebut semakin berkurangan dan kian pupus. Kawasan hutan yang diteroka dan digantikan dengan tanaman seperti getah dan sawah padi menyebabkan lanskap asal berubah. Seterusnya, hidupan air terjejas apabila racun serangga dan bahan kimia dibawa oleh air dari permukaan ke sungai. Terdapat 3 undang-undang. Pertama, Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 Pindaan 1985. Yang kedua, Akta Perhutanan Negara 1984. Yang ketiga, Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010. Yang kedua, kempen kesedaran. Kempen kesedaran bertujuan memberi penerangan dan pemahaman kepada masyarakat tentang sesuatu isu. Contohnya, kempen Save the Day. Kempen itu menyelamatkan penyu dan harimau di Malaysia dan juga memberi kesedaran kepada masyarakat tentang kepupusan haiwan-haiwan tersebut. Yang terakhir, kempen kurangkan beg plastik dan hari tanpa beg plastik. Beg plastik tidak lagi dibekalkan secara percuma kepada pengguna di pasaraya besar, pasaraya, kedai sebeneka dan premis perniagaan terpilih di seluruh negara pada hari tertentu. Terdapat beberapa negeri seperti Selangor dan Melaka yang mempraktikkan hari tanpa beg plastik 7 hari seminggu. Yang ketiga, Pusat Konservasi dan Taman Negara. Pusat Konservasi dan Taman Negara adalah antara usaha yang dilakukan untuk melestarikan alam sekitar. Pusat konservasi ditubuhkan untuk tujuan penyelidikan, pendidikan, rekreasi dan ekologi. Taman negara pula merupakan habitat bagi kebanyakan spesies kehidupan liar di Malaysia. Yang keempat, penyelidikan dan pembangunan R&D. Tujuannya adalah untuk memberi kesedaran kepada masyarakat tentang pentingnya pemeliharaan dan pemeliharaan hidupan liar. Antara penyelidikan tentang hidupan liar, mengenal pasti habitat sesuatu hidupan liar. Contohnya, kajian tentang habitat harimau Malaya oleh Perhilitan. Yang kedua, mengkaji spesies hidupan liar yang wujud di Malaysia. Contohnya, kajian tentang spesies penyu oleh Jabatan Perikanan Malaysia.
Penilaian impak alam sekitar atau Environment Impact Assessment EIA ialah kajian untuk mengenal pasti, meramal, menilai dan memberitahu maklumat tentang kesan alam sekitar akibat daripada suatu projek pembangunan yang disedangkan dan memperisikan langkah untuk mengurangkan kesan terhadap alam sekitar sekiranya projek tersebut diluluskan atau diimplementasi. Berikut merupakan elemen-elemen yang berkaitan dengan EIA. Objektif EIA, meramal dan menjangkakan kesan projek pembangunan ke atas alam sekitar. Yang kedua, perundangan dalam EIA. Denda tidak melebihi RM100,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali jika gagal mematuhi peraturan. Dan yang terakhir, contoh aktiviti yang memerlukan EIA, pembalakan dan pertanian yang melebihi keluasan 500 hektar. Pendidikan alam sekitar ialah proses pembelajaran yang melibatkan penyelesaian masalah dan keupayaan murid untuk membuat keputusan yang tepat demi masa depan. Khasnya untuk generasi akan datang terhadap keperluan dan peliharaan alam sekitar. Pewartaan hutan simpan. Hutan simpan merupakan kawasan hutan yang ditawarkan untuk tujuan perhutanan dan pentadbir oleh Jabatan Perhutanan Negeri. Pokok di kawasan hutan ini tidak boleh ditebang kerana dilindungi oleh undang-undang di bawah Akta Perhutanan Negara 1984 Akta 313. Ya, spesies haiwan liar atau buaya sama ada. Alam menjadi berikut merupakan antara Ya, Pemahaman kepada masyarakat tentang aurat. kita akibat daripada